Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan kasih sekalian. Pagi tadi di Kuala Lumpur, Perikatan Nasional membuat suatu sesi sumbang saran ataupun dalam bahasa Inggerisnya focus group discussion untuk memahami tingkah laku pengundi China dan India serta persediaan menghadapi PRU16 bersama dengan Institut Masa Depan Malaysia itu MASA. Dalam perbincangan itu, suatu sebab yang paling ketara ditonjolkan adalah bahawa Perikatan Nasional itu yang memimpinnya PAS itu adalah ekstrim. Ini isu yang diketahui. Sebab itu mereka mendapati bahawa orang bukan Islam tak nak bersama PAS. Tetapi apa yang paling menyedihkan ialah parti PAS Islam lah yang paling damai. So di mana wujudnya cerita PAS itu ekstrim ini? Dalam perbincangan kita juga merumuskan bahawa isu ekstrim ini diwujudkan oleh DAP. Dan kita bukan saja di kalangan orang bukan Islam, di kalangan kita sendiri pun termasuk perangkat itu. Dan menonjolkan dan mewiralkan isu-isu supaya orang semua tahu bahawa PAS itu ekstrim. Sebab kita pernah tahu, kita pernah bersama dengan DAP 10 tahun dalam Pakatan Rakyat, betul? Bagaimana tiba-tiba jadi ekstrim pula? So, rakyat perlu berfikir sekarang. Rakyat kena kaji kebenaran tanpa dipengaruhi mana-mana pihak. Dalam bahasa Inggerisnya dia kata independent investigation of truth. Ini penting untuk kita. Kenapa PAS menjadi ekstrim? Apa buktinya ekstrim? Kalau PAS ekstrim, tengok Kelantan, 30 tahun, dah jadi Taliban dah tu. Betul. Tetapi Kelantan lah satu-satu negeri yang paling damai. Paling sayang. Patung Buddha yang paling besar Asia ditumpat. Ling Buan Ing berkatakan, kalau PAS memerintah, dia akan robohkan semua kuil-kuil dan tokoh-tokoh. Dia itu kena masuk Tanjung Rambutan, saya ingat. Dia boleh menipukan orang lain. Tetapi sebab itu, kita kena keluar daripada alam kejahilan ini. Baik orang Islam dan bukan Islam. Sebab kita kena memahami bahawa Islam itu wajib memimpin perpaduan di Malaysia. Suka tak suka. Itu realiti dia. Semua orang bercakap pasal perpaduan hari ini. Anwar Ibrahim 20 tahun cakap kita perlu bersatu, kita kena lawan rasuah, kita kena lawan kezaliman, kita kena lawan penyangak, kita kena lawan pencuri. Satu hari 15 November semua terbalik. Kita semua dulu dalam reformasi. Tetapi mana hala tuju keadilan ini? Rakyat, warga, Simpang, Jeram dan Pulai kena berfikir. Tuhan dah beri kita minda untuk berfikir. Apakah tujuan keadilan? Masa itu menghancurkan UMNO, betul? Dan apa tujuan UMNO? Menghancurkan keadilan, menjaga bangsa negara. Hari ini kedua-dua yang melawan jadi satu. Hancur negara ini. Ini menjadi isu. Kenapa Islam wajib memimpin? Kalau Islam yang majoritinya orang Melayu di Malaysia ni tak memimpin perpaduan, tak akan jadilah perpaduan. Dia boleh duduk sampai bila-bila pun. DAP boleh cakap pasal Malaysia, PKR boleh cakap pasal perpaduan, kerajaan perpaduan. Perpaduan yang syumul hanya datang daripada Islam. Ini penting untuk kita memahami. Saya tidak mengatakan bahawa kita tak harus menyayangi bangsa kita. Kita perlu sayangi bangsa. Orang Melayu patut sayangi orang Melayu.
Orang Cina sayangi orang Cina, orang India sayangi orang India, tetapi jangan menggunakan bangsa sebagai akidah perjuangan. Hancur bangsa. Sebab itu hari ini Melayu dah berpecah tetap berapa. Kalau Malaysia nak stabil, orang Melayu wajib bersatu di bawah naungan Islam. Hidup Islam, kita semua selamat. Ini kita kena memahami. Tak ada ekstremisme dalam Islam. Memperkasakan agama masing-masing tidak menjadikan you ekstrim. Islam akan jadi ekstrim bila dia mengacau kefahaman agama orang lain. Islam memberi jaminan dalam surah Al-An'am 108. Sebab kita belajar ni, sebab itu saya bersama PAS selama 17 tahun ini. Bukan hari ini ya. Saya ada banyak panggilan untuk masuk mana-mana political party. Sebab parti yang mengambil kira perhitungan dosa dan pahala, yang memberi jaminan daripada Al-Quran itu adalah parti Islam Malaysia PAS. Sebab itu saya bersama PAS. Sebab saya memang nak mewujudkan perpaduan yang betul-betul dalam erti kata yang sebenarnya. So, kita kena memahami itu. Dan kita orang bukan Islam ini, tak tahu mana nak pergi ni. Kita nak Malaysia ini adil. Kita nak mewujudkan masyarakat yang adil. Kita nak mewujudkan masyarakat yang inklusif. Kita nak mewujudkan masyarakat yang satu padu. Tetapi mana formulanya? Siapa yang wajib memimpin? Duduk cakap saja. Hari ini kita duduk cakap pasal semua orang. Apa jaminan? Saya nak Malaysia ini adil. Perpaduan yang disirami dengan kasih sayang. Apa jaminan? Boleh ke PKR beri jaminan? Boleh ke DAP beri jaminan? Boleh ke MIC, MCA beri jaminan? Jaminan keadilan dalam PAS datang daripada Al-Quran. Ini kita kena memahami. Sebab jaminan daripada Al-Quran kalau kita ingkar, you kena jawab di akhirat. You kena faham itu. Very important untuk kita memahami itu. Saya selalu tidak lepas melafazkan surah Al-Maidah ayat 8. Baik orang bukan Islam nak dengar, baik orang Islam. Betapa pentingnya keadilan dalam konteks Islam. Surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran demi Allah. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu laku adil kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu sehampir dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana Allah mengetahui dengan dalam apa yang kamu lakukan. What do we have semua? Apa yang kita nak? Ini jaminan. Memang dia naik sikit. Because that is from God, you know. Jaminan daripada Tuhan. Walaupun orang Islam benci saya sebagai orang India, you tetap kena bagi keadilan pada saya. Kalau tidak, you kena jawab di akhirat. You beritahu sama saya mana parti politik yang ada itu. We have to change. Kita dijadikan manusia berbilang bangsa, berbilang kaum untuk kenal mengenali seperti Wabi Ruslan katakan tadi, surah Hujarat ayat 13. Surah Hujarat ayat 13 itu mensangkalkan politik perkauman. Dalam Islam tidak ada Melayu, Cina, India. Saya boleh kerak telinga saya kalau saya cari satu perkataan Melayu dalam Quran. Kita ini kena memahami Islam. Saya ini memahami Islam sebab saya belajar. Kita telah melalui sijil kefahaman Islam daripada Ilham. Saya kaji Islam selama 20-30 tahun. Sebab itu saya bersama Parti PAS. Sebab hanya Parti PAS melalui Islam dapat membawa negara ini ke suatu tahap keberkatan, kesejahteraan dan keharmonian. Ini penting untuk kita memahami. Sebab itu politik dan agama dia kena bermain peranan. Manusia yang mengatakan politik suku, agama suku itu memang tak memahami. Satu-satunya perlembagaan yang ada agama
Islam adalah di Malaysia agama persekutuan. Bererti kerajaan wajib memelihara Islam, wajib memelihara orang Melayu, wajib kena mempertahankan orang Islam. Jadi kita kena memahami. Orang India, orang Cina kena memahami. Jangan kita persoalkan isu itu. You boleh soal isu PAS. PAS ada kelemahan. You boleh bangkitkan. Tapi jangan sentuh agama Islam. Islam itu sempurna. Jadi kita kena memahami. So orang yang nak cari pasal dengan Islam itu, kita perlu lawan. Sebab itu orang mengatakan, wah, Dr. Bala, you ini kafir dalam Islam. Kenapa you masih bersana? You menjadi pengkhianat Hindu, dia cakap pada saya. Geng-geng PH ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjadi seorang Hindu yang lebih baik selama 17 tahun ini. Hidayah itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita jangan. Dakwah itu hak iwaran. Tetapi yang pentingnya, kita perlu memahami, menghormati Islam. Kalau tidak, kita tidak akan ke mana. So, Islam memberi kita keadilan. Islam tidak ada politik perkauman. Dan Islam menjaga hak kita. Jaminan itu semua dalam Al-Quran. Ayat kafirun. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Lakum dinukum walaydin. Apa kita nak? We have to not kepala fikirlah sikit. Kalau Islam diberi peluang untuk memerintah negeri ini, negaranya akan aman. Sebab kita tidak nak mencaci, kita tidak nak orang DAP boleh cakap apa dia cakap lah. Kekuatan kita bukan DAP yang menentukan. Kekuatan kita Islam. Orang ramai ada hak untuk memperlekehkan, mencaci Islam. Kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, orang Islam sendiri tak perlu risau. Nak komen nak cakap apakah, Lim Guang ini nak cakap apakah. Untuk kita belajar itu, kita nak discuss boleh. Tetapi kita lontarkan ataupun kita sedekahkan mereka ayat doa itu, biar leburkan hati mereka. Tahu yang melembutkan hati Saidina Umar Al-Khattab. So kita kena berubah. Isu ataupun tahap keredaan kita dalam agama Islam ini penting. Bila kita reda dalam kekecewaan dengan sepenuh hati, kita akan menikmati keajaiban. Ini penting untuk kita memahami. Tetapi betapa ramai kita reda dalam kekecewaan. Banyak komplain. Semua yang berlaku ini ada hikmahnya. Bila Anwar Ibrahim tidak memberi royalty kepada Terengganu, PH mengatakan, habislah bala you. Tak adalah gaji untuk you orang. Tak adalah, saya beritahu dia, halo kawan, you Islam ke? Saya tanya dia. Islam mengajar yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Anwar Ibrahim. Itu kita kena faham. Ini masalah manusia hari ini tak yakin dengan Tuhan. Dia percaya, ya, tapi tak yakin. Isu rasuah. Sekarang stokol dengan geng rasuah. Padahal Islam mengatakan hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, penerima dan pemberi rasuah akan dihumban ke dalam neraka. Tapi orang tak percaya. Mana? Where are we going? Mana tanda tuju kita? Sebab itu penting untuk kita supaya Islam memimpin perpaduan. PH hari ini saya nak sentuh pasal kemunafikan PH ni. Tengok apa berlaku dengan Zaid Amidi. Saya tak nak cakap cerita banyak, Dato' Azman cakap tadi. Mana pergi? Reformasi dah hancur. PH munafik. Semua yang dia cakap dah balik lagi ni. Dia kata lawan rasuah, dia bersama orang rasuah. Dia kata dia kena adil, tak adil. Madani konon. Madani itu harusnya suatu kerajaan yang adil. Sebab ia diteraskan daripada pentadbiran Rasulullah di Madinah. Tapi hari ini Madani di Malaysia ni Madani Al-Fir'aun.
Sebab itu dia jadi ini. Sebab itu kita kena memahami. Orang boleh kata kita tak ada duit hari ini. Orang boleh kata anu akan sekat ini. Kita kena yakin. Kita tak perlu takut pada kemiskinan. Sebab kita adalah hamba kepada yang maha kaya. Ini penting untuk memahami. Orang Melayu khususnya kena memahami ini. Orang Melayu wajib bersatu. Kalau orang Melayu tak bersatu, hancur Malaysia. Kestabilan politik Malaysia bergantung pada perpaduan orang Melayu. Dan perpaduan orang Melayu yang betul-betul ikhlas wajib di bawah naungan Islam. Bila dia bawah naungan Islam, orang bukan Islam pun dia akan jaga. Kita tidak menafikan orang bukan Islam. Ada yang musuh Islam, ada yang kawan Islam. Kafir Harbi dengan kafir Zimi. Ini orang tak faham. Kafir Harbi memang kita lawan. Orang yang menentang Islam. Tetapi orang yang bersama Islam wajib menjaganya. Sebab Rasulullah sendiri mengatakan, kalau ada sesiapa yang menyakiti hati Zimi, dia macam mengakiti diri saya. Dan yang mengakiti diri saya, mengakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak? Sebab itu saya bersama PAS. I don't care a damn what people say. Saya yakin bahawa satu hari nanti, bila orang Islam, orang Melayu bersatu, kita akan menikmati suasana surga di bumi ini. Ini penting untuk kita memahami. Sebab itu kita selalu mesti belajar menyempurnakan mana-mana suasana keadaan yang tidak sempurna. Hari ini kita tak perlu peduli apa yang dikatakan musuh kita cakap. Kita buat kerja kita, bantu masyarakat, beri khidmat masyarakat, tolong masyarakat. Mulai hari ini sampai P.R.U. 6, kita pastikan kita buka pusat-pusat khidmat untuk kita berkhidmat dengan masyarakat. Lepas tu P.R.U. 16 kita tak perlu pun nak kempen. Hari ini hikmah UMNO Ibrahim jadi Perdana Menteri, ada hikmah juga. Kalau Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, memang susah untuk kita P.R.U. 16. Hari ini dia jadi Perdana Menteri, kita tahu Perdana Menteri macam mana dia ni. So kita ada hikmah dia, kita tak perlu pun apa kata orang menanamkan benih-benih kebencian. Kita ranapkan kebencian dengan kasih sayang. Orang marah kita senyum. Supaya kita kena yakin yang menjaga kita Tuhan. Ini penting untuk kita memahami. Dan isu Islamofobia ini. Actually Islamofobia itu diwujudkan. Bagi orang bukan Islam, dia takut Islam. Bagi orang Islam, dia takut Kristian. Dia takut Hindu. Semua ada fobia dia. Yang penting kita kena mengkaji agama tanpa mana-mana pihak. Bacalah. Tak ada masalah dengan baca buku agama. Saya baca Quran yang diterjemahkan. Orang boleh baca Bhagavad Gita yang diterjemahkan, memahami. Bukan artinya you jadi Hindu ke tidak. Kita kena memahami supaya kita dapat menghormati hukum hakam dia dan sebagainya. Dan itu penting untuk kita supaya bila kita bersuas itu penting. Hari ini musuh kita cakap lagi, tengok kalau PAS mentadbir kedai arak dikawal, kedai judi ditutup. Okey? Saya nak tanya kepada siapapun, baik orang Hindu, baik orang Kristian, baik orang Buddha, baik orang Islam. Bagi saya suatu ungkapan dalam agama mereka yang menyokong arak dan judi, kita akan buka kedai itu. Tak ada. Agama Hindu pun very keras. Tirukkural satu daripada buku suci Hindu mengatakan, orang-orang yang mabuk seumpama bangkai bernyawa. Actually kita orang Hindu dan orang Kristian dan orang Buddha harus berterima kasih kepada PAS kerana melaksanakan undang-undang kita. Daripada marah dengan dia orang. You tengok betapa ramai ibu-ibu yang hilang semua pasal suami-suami mereka judi dan minum arak. Apa manfaat daripada judi dan arak? Saya pun tak faham. Pergi minum RM100, jatuh longkang dan mati. Kita faham langsung. So kita perlu berterima kasih pada pentadbiran PAS. Menjaga kita.
daripada dia menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sini kata, kalau pas tidak boleh minum, tidak boleh judi, tidak boleh pakai seluar pendek. Apa punya ni kerajaan? Sebab itu negeri yang paling selamat sekarang Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Sebab kita kawal. Paling jenayah Selangor, Penang, Perak, Johor sekarang. So kita kena tukar. Simpang, Jurang, N13 akan menjadi referendum kepada apa yang dikatakan pelepasan ZMD. Kita tidak boleh lawan kerajaan sebagai kuasa, tetapi kita ada undi. Undi itu tidak ada yang boleh menentang kita. Gunakan dia sebaik ini. Sebab penting untuk kita supaya bila kita menjadi bersama PAS, kita perlu memahami bahawa Islam akan menjaga kita semua. Berilah kita peluang. Tapi dia tak tahu kenapa jadi gitu. Dia boleh tengok benda yang dia nampak Zaid Hamidi itu memang ada banyak masalah, tapi dia sokong. Benda-benda yang ekstrim dia cakap saya tak nampak pun dia takut. Dan dia rela sokong orang macam itu daripada takut pada benda yang tak nampak. So ini penting untuk kita. Orang bukan Islam, has to open up. Tapi masalah hari ini, dia bukan masalah orang bukan Islam. Orang Islam sendiri banyak yang munafik. Cakap satu, buat satu. Tindakan-tindakan musuh kita itu, dia guna kita sebab ada sebahagian daripada kita itu, memang melaksanakan apa yang dia cakap. So kita kena berubah. Forget about revenge. Anwar Ibrahim semua sekarang nak lawan saja. Dendam. Kita lupa dendam. Yang dapat ubah hati manusia Tuhan saja. Kita doakan. Kita tidak boleh ubahkan hati manusia. Duduk-duduk you lawanlah sampai habis. Caci. Kita ubahkan. Dengan doa. Dengan kasih sayang. Saya pasti satu hari nanti Islam akan memimpin paduan, negara ini akan menjadi berkat, maju dan sejahtera. So, saya berharap 9 ini kita menangkan Islam. Takbir. Supaya negara kita ini akan damai. Pertama kali kita kena damai di sini tahu. Kita kena wujudkan syurga di sini, baru kita boleh nikmati syurga di sana. Sini lawan, sini lawan, sini lawan, syurga tak ada dalam sana. Kita kena damai di sini, kita wujudkan syurga di sini. Dan mewujudkan syurga di sini, kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita wujudkan syurga itu, baru orang akan yakin bahawa Islam itu memang damai, Islam itu memang selamatkan kita. Dan Islam itu akan terus mewujudkan suasana syurga di bumi ini. Boleh? So, 9 ini jangan lupa. Jangan tengok Datuk Dr. Mazri ke, jangan tengok. Tengok Islam. Dan undi. Saya percaya dan yakin dunia ini akan berubah. Okey? Boleh? Perikatan? 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 Terima kasih. Nandri, wanakkam.